bersyukur jugalah sebab saya dah tak lalui penderitaan ni. Anak-anak saya trauma, saya trauma. Saya jadi lagi takut nak kahwin lagi. Saya nak kenal lelaki sebab saya rasa macam apa yang jadi dalam hidup saya tu satu benda yang memberi kesan kepada saya dengan anak-anak. Pudar, harapanku makin pudar. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua penonton Wanita hari ini. Kembali untuk siaran 24 Disember 2020. Hari ini hari Khamis. Saya akan bersama Farin selama sejam. Dan banyak pengisian menarik yang kami sediakan untuk anda pada hari ini, termasuklah apa yang anda baru saja saksikan tadi. Kita ada tetamu-tetamu daripada Vocalmania dan juga topik menarik yang kami ingin kongsikan kepada anda hari ini, di mana kita ingin mengajak semua orang yang kata sedang menyaksikan perlu tahu dan perlu ambil tahu, kerana inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi sebelum tu seperti biasa, kita takkan jemu-jemu untuk terus mengingatkan kepada masyarakat, para penonton tentang situasi terkini mengenai COVID-19 ini. Okey, hari itu saya nampak sebenarnya Fatin pergi bercuti bersama anak berdua saja naik kapal terbang. Okey, ceritakan tentang situasi itu, apa yang Fatin rasa, apa yang Fatin lihat tentang apa yang masyarakat kita lakukan. Adakah mereka ikut SOP? Okey, sebenarnya perancangan tu dibuat secara last minute lah. Sebenarnya saya melihat kepada ada event keluarga di Pulau Pinang. Jadi kalau nak naik kereta 2 orang tu saya rasa macam lama ambil masa dan sebagainya. Saya cuba untuk ambil keputusan untuk naik kapal terbang. Dalam masa sama saya boleh bawa anak saya keluar selama berapa bulan dekat rumah. Tapi itulah, dalam kita nak merancang sesuatu pun harus diikuti jugalah semua SOP. Kalau macam kita tengah beratur tu kan, tak naklah dekat-dekat dengan orang. Lagi-lagi kita bawa jaga anak jarak. kecil. Jaga kecil. jarak. Kita pastikan semua SOP tu kita ikuti, sebab apa, risiko tu memang ada. Tapi itu terpulang kat kita lah macam mana. Okey, kerana itulah sebenarnya inilah yang sebenarnya daripada peringkat awal lagi telah kita kongsikan yang dimaksudkan sebagai norma baharu. Saya kira sebenarnya pilihan untuk tidak meneruskan kehidupan seperti biasa bukan menjadi pilihan. Kita tak boleh. Kita harus teruskan kehidupan kita, apatah lagi itu juga sumber ekonomi kita. Tetapi inilah yang kita harus lalui bersama, iaitu kita jaga kita. Tak apa, kita cerewet untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain, dan kita mengharapkan kesemua juga menjaga kita. Betul. Kalau kita tengok hujung minggu ini merupakan cuti yang panjang untuk semua. Jadi kita harap sangatlah untuk anda yang mana ada perancangan untuk balik ke kampung ataupun apa sahaja aktiviti anda yang dah direncanakan untuk terus mengikuti semua SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Sebab apa? Angka kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi peranan kita lah sangat dan penting. mereka semua nak pergi bercerita. Okey, baik, topik kita hari ini penderaan dalam rumah tangga. Saya tahu ramai yang berpendapat, mungkin kita dah bincangkan topik ini berulang kali. Betul. Tetapi kenapa kami terus membincangkannya, kerana statistik yang akan dikongsikan sebentar saja lagi menunjukkan peningkatan yang membimbangkan, terutamanya dalam tempoh PKP. Jadi inilah yang kita nak kongsikan, kita nak kupas kenapa, punca dan bagaimana golongan ini boleh dibantu. Setuju. Sebab apa, kalau kita tengok dalam situasi kita sekarang ini, pandemik COVID-19, banyak sebenarnya yang kita tak tahu di sebalik jiran-jiran kita, rakan-rakan kita yang sebenarnya mengalami masalah penderaan rumah tangga ni. Ini yang cuba kita dedahkan ataupun kongsikan bagaimana agaknya tindakan awal yang perlu mereka ambil dan bagaimana untuk mengawal emosi mereka ketika berdepan dengan situasi macam ni, Farin. Okey, baik. Kami mengharapkan anda untuk berkongsi pendapat anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama saya dan juga Fatin dalam Wanita Hari Ini. Topik kita hari ini penderaan dalam rumah tangga. Teruskan kongsi mungkin sebarang pendapat anda, soalan apa yang ingin anda kongsi. Mungkin pengalaman anda, pengalaman mungkin orang-orang terdekat anda di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, dan juga follow Instagram kami, WHI TV3. Okey Fatin, hari ini kenapa saya nak mengajak semua menonton? Kerana
tak semestinya kita yang menghadapi situasi itu. Betul. Tetapi mungkin orang-orang sekeliling kita. Jadi hari ini kita kalau jadi mungkin anda menjadi mangsa, anda tahu apa nak buat, anda adalah menjadi saksi atau orang di sekeliling, anda juga tahu bagaimana untuk membantu. Tapi kadang-kadang ada stigma masyarakat ni kalau kita masuk campur urusan rumah tangga orang, dikatakan penyibuk, busybody. Mungkin ini akan kacik mengubah bawang. mereka. Bersama dengan tetamu-tetamu kita bersama dengan kita adalah seorang pakar psikologi, Datin Dr. Mariani Makno. Terima kasih Datin bersama dengan kita dan juga di sebelah Datin, Puan Rusni Tajari selaku Pegawai Kanan Advokasi WAO atau Pertubuhan Pertolongan Wanita. Apa khabar? Sihat. Baik, alhamdulillah. Okey, kita nak terus bertanya kepada Datin terlebih dahulu berkenaan dengan penderaan rumah tangga ini. Bagaimana kita melihat dalam era sekarang ni disebabkan pandemik, disebabkan banyak berlakunya masalah, statistiknya bagaimana? Kita lihat apa yang berlaku sekarang ini sebagai satu, apa yang kita buat itu sebagai ada yang dikatakan mempunyai new normal. New normal. okey. Maknanya satu yang baru. Jadi apa yang berlaku dalam rumah tangga pun kita perlu lihat begitulah. Maknanya new normal, perkara itu bukan luar biasa tetapi biasa. Kerana apa? Kerana dalam keadaan pandemik sekarang ini banyak masalah-masalah, ya. Masalah rumah tangga, masalah kewangan, ekonominya, kemudian hubungan suami isterinya, anak-anak yang ramai ataupun kalau tak ramai sekalipun keadaan yang agak menjemukan, pembelajaran dalam taliannya. Kemudian kita tengok pula suasana rumah tu sama ada sesak, sempit atau luas. Jadi itu semua memainkan peranan yang penting. Jadi kalau kita selalu disogokkan dengan perkataan apa yang akan kita lakukan dalam rutin harian, kita perlu akur dengan new normal. New norm. Tapi jadi maknanya sekarang ini penderaan dalam rumah tangga itu bukan satu yang asing. Dan penderaan di sini kita boleh lihat dikategorikan kepada fizikalnya. Apa yang akan berlaku ialah fizikal. Kalau tak dapat fizikal, bebel-bebel. Misalnya kalau isteri pada suami lah. Tapi suami pada isteri pun ada juga. Ada isteri suami Raja Bebel Ada. Ada. Ya. Pak Cik Bawang lah. Lepas tu emosi pun ada juga. Emosi ada juga dan akhirnya kesemua itu boleh melibatkan penderaan mental. Itu yang kita kata boleh menjejaskan kesihatan mental. Dan yang saya lihat sekarang ini bukan sahaja di Malaysia, tapi isu penderaan rumah tangga ni, ya, kita boleh lihat sebagai isu yang global. Global and local. Kita ringkaskan je lah, ya. Global. Jadi itu yang berlaku sekarang ini dalam apa yang kita bincangkan topik hari ini, iaitu penderaan rumah tangga. Bermakna penderaan itu bukan sahaja dari sudut emosi tetapi juga fizikal memang dah terlalu jelas dan juga ia juga boleh melibatkan anak-anak juga sebenarnya, ya. Fizikal maupun emosi mereka. Okey, Puan Rusni, kalau adakah Puan Rusni setuju dengan saya? Bukan setuju, saya rasa betul statistik yang saya kongsikan pada awal tadi, tapi mungkin boleh ditekankan lagi Puan Rusni berdasarkan apa yang memang berlaku peningkatan kes pada waktu PKP tempoh hari. Terima kasih kerana menjemput Women's Organisation. Disebabkan pandemik pada tahun yang bermula daripada Mac, yang mana bukan Malaysia sahaja yang terjejas lah, kita tahu dia secara globalnya di seluruh dunia. Di organisasi kami di WAO, kita lihat jelas peningkatan kes yang berlaku, iaitu lebih 2 kali ganda jika dibandingkan dengan 2019. Di WAO kita ada 2 talian yang sangat penting untuk membantu pemandiri di luar sana, survivors. Yang pertama adalah talian hotline kami, talian hotline dan juga talian WhatsApp ataupun message ataupun yang kita panggil sebagai Think I Need Aid. Saya rasa saya perlukan bantuan. Singkatan dia TINA. Talian TINA ni. So pada tahun 2019 kita tengok talian hotline kami cuma menerima lebih kurang dalam 600 panggilan sahaja. Tapi pada tahun 2020 kita menerima 2 kali ganda, lebih kurang dalam 1,500 panggilan hotline. Dan ini hotline sahaja. Manakala TINA pada tahun 2019 kita menerima lebih kurang dalam 800 lebih talian melalui WhatsApp ataupun message. Pada tahun 2020 kita juga menerima dalam lebih kurang 1,500 inquiries daripada pemandiri lah, yang mana secara totalnya kami menerima dalam lebih kurang dalam 4,000 kes lebih yang berkaitan dengan gender based violence. Maksudnya bukan sahaja keganasan rumah tangga
tetapi juga yang melibatkan kanak-kanak ataupun rogol dan sebagainya. Itu yang kes-kes yang kami terima di WAO lah. Tapi peningkatan secara jelas memang sangat ketara. Okey, Kita Puan, pun tahu tahun ni pandemik. sebelum kami berkongsikan sesuatu ni, mungkin seringkas saja. Yang dari banyak-banyak panggilan tu, yang memang tahap paling kronik, paling serius, banyak tak? Macam, tolonglah saya kena pukul, saya kena kurung, saya mungkin yang sangat teruk. Banyak tak? Ya, ada. Kami ada menerima beberapa kes juga yang mana kita membantu pemandiri untuk keluar daripada keganasan secara directly. Pada ketika itu bukan saja kes penderaan rumah tangga, maksudnya yang melibatkan suami dan isteri, tapi juga kes penderaan kanak-kanak. Jadi kami ada menerima kes yang kami bantu secara direct untuk keluarkan mereka daripada kepompong penderaan ini. Tapi kita nak tahu juga, kalau dah diselamatkan dari segi WAO sendiri, kita akan sambung lepas ini. Kita nak tengok antara laporan yang disediakan rakan wartawan kami mengenai topik hari ini. Saksikan. Peningkatan kes penderaan rumah tangga bukanlah satu isu yang baru. Malah jumlah kes yang difailkan sehingga kini semakin membimbangkan. Dianggarkan sebanyak 254 kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di Selangor sejak Januari hingga September 2020. 119 kes daripadanya telah menyebabkan kecederaan terhadap mangsa secara fizikal. Rata-rata aduan kes penderaan dalam rumah tangga yang dibuat oleh isteri ialah disebabkan sikap panas baran, dadah serta curang dengan pasangan. Seperti yang dilalui Siti Julia, 32 tahun, dia tidak pernah menyangka perkahwinan yang pada mulanya indah hancur begitu sahaja kerana sikap panas baran bekas suaminya itu. Peristiwa hitam itu telah memberi kesan mendalam buat dirinya yang sudah pun 7 tahun melayari bahtera perkahwinan. Kini, dia terpaksa menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal. Suami dia rapat dengan anak-anak, penyayang, memang tak ada masalah. Tidak pernahlah dia nak buat perangai ke apa ke. Tapi sejak 3 tahun lalu, dia mula cederakan saya, cederakan anak-anak. Bukan dengan fizikal je, mental pun saya didera. Dia caci, dia maki saya depan anak-anak. Kadang-kadang kalau kena pukul tu teruk sangat sampai saya dah tak tahu nak buat apa dah. Saya akan dipukul lebih teruk lagi setiap kali saya nak berbincang dengan dia. Jadi ada satu hari tu saya duduk kat rumah dengan anak-anak. Dia balik bawa perempuan. Dia kata kat saya tu adik angkat dia. Saya cakap takkanlah adik angkat. Peluk mesra sangat sampai macam tu. Jadi bila saya dah tegur, saya dah try nak bincang dengan dia, pun tak boleh nak buat apa-apa. Saya ada pergi minta tolong dengan jiran. Saya berharap macam jiran dapat tolong, dapat nasihatkan suami saya. Tapi bila jiran dah nasihatkan suami saya masa tu, malah saya kena pukul lagi teruk. Sampaikan dia ceraikan saya tu dalam SMS saja. Saya memang sedih bila benda ni jadi. Tapi saya bersyukur jugalah sebab saya dah tak lalui penderitaan ni. Itu antara sedikit perkongsian daripada mangsa berkenaan dengan topik kita hari ini. Dah dilaporkan, tapi kesan selepas membuat laporan tu pun kita kena ambil kira juga. Macam Datin sendiri, kalau kita bercakap mengenai kes-kes yang berlaku mengenai penderaan rumah tangga ini, bukan sahaja melibatkan pasangan suami isteri macam dikongsikan Puan Rusni, tapi anak-anak juga turut terlibat melihat kepada keganasan yang berlaku antara ibu bapa. Bagaimana? Bila dalam suasana CMCO atau PKPP atau PKPB, kena hati-hati sebut. Ya? Jadi kita lihat masing-masing duduk dalam kawasan yang sama. Ya? Pelaku bersama dengan mangsa. Tak kira lah mangsa itu ibu, isteri ataupun anak-anak. Dan bila nak memukul tu, pastinya dia tak akan masuk buat dalam bilik dan sebagainya. Kalau dah akal dah hilang kewarasan. Hilang kewarasan, hilang rasional diri. Jadi di situlah dia memukul, di situlah anak itu akan melihat. Kita bimbang nanti kesan pada anak ini adalah kesan psikologi. Betul. Iaitu anak ini nanti akan melalui zaman remaja dan dewasa, yang mana satu waktu nanti dia akan mungkin melalui insiden yang kejadian yang sama, dan di situlah nanti dia mungkin menjadi mangsa didera atau pendera. Dia pendera. Betul?
Itu pastinya berlaku. Dan ini boleh menjejaskan proses pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak yang masih kecil. Saya ambil kira anak-anak yang masih kecil yang akan meningkat dewasa. Kerana mereka melihat apa yang ada di hadapan mata. Ibu bapa adalah guru. Ibu bapa adalah contoh teladan. Jadi kalau itu yang diperlakukan pada isteri di hadapan anak-anak, anak akan menjadi bertambah takut, cemas. Dalam masa yang sama juga, isteri yang menjadi mangsa tadi akan melalui proses tekanan yang memuncak. Maklumlah kalau masa PKP, saya ambil contoh PKP dulu, klinik-klinik kaunseling pun tak buka. Kemungkinan ada kawan kelana rapat dan sebagainya. Bolehlah diluahkan masalah itu untuk dapatkan sokongan moral. Jadi bila tidak ada sokongan di persekitaran, tekanan akan bertambah, menyebabkan berlakunya kemurungan. Tak salah kalau saya kata itu juga yang menyebabkan kes bunuh diri kita, orang kata Juga makin lama makin ketara meningkat. Okey, baik. Saya Puan Husni, saya nak merujuk balik kepada kisah yang kita saksikan tadi. Okey, kalau kita lihat sebenarnya banyak situasi ini berlaku. Mereka, pertama sekali saya tengok mulanya ayah yang penyayang, suami penyayang. 3 tahun lepas baru berubah. Kemudian mendera. Okey, tak apa. Tapi 3 tahun sekalipun ada satu tempoh yang sangat panjang untuk seseorang itu bertindak, untuk membuat keputusan dan sebagainya. Kenapa selalunya perkara ini terjadi? Terlalu lambat mereka nak bertindak? Takut ke? Apa ke? Saya setuju dengan apa yang Prof sebut tadi berkaitan dengan kitaran keganasan sebenarnya. Dan selalunya bila kita sebut tentang keganasan rumah tangga ni, dia bukan kelakuan yang akan dilakukan oleh pelaku sekali sahaja. Bila kita sebut kitaran keganasan, boleh jadi keganasan ataupun kes pukul, penderaan, psikologi, emosi yang berlaku tu sebenarnya dah berulang kali. Tetapi kebanyakan pemberdiri diorang tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan. Bantuan sama ada dari sudut macam mana mereka nak beritahu kepada kawan ataupun kepada family sendiri. Sebab dalam masyarakat kita ada tabu, jangan jaga tepi kain orang lain. Kalau benda tu masih sangat menampak dalam masyarakat kita. Jadi kebanyakan pemandiri ni bila diorang nak dapatkan bantuan, diorang akan berfikir kalau diorang dapatkan bantuan sebenarnya adakah orang akan bantu, ataupun kalau diorang nak keluar daripada kitaran keganasan tu, ke mana diorang nak pergi sebagai contoh. Apatah lagi kalau pemandiri ni adalah orang yang tidak bekerja sebagai contoh. Kalau diorang nak keluar, diorang ada duit ataupun tak, ke mana diorang nak pergi. Betul. Ataupun consideration yang lain adalah jika mereka mempunyai anak-anak, kalau nak keluar anak-anak macam mana pula nanti. Sebab tu kebanyakan pemandiri mereka akan decide untuk stay dengan pelaku dalam tempoh masa yang agak lama. Dan untuk keluar daripada kitaran keganasan ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Ada banyak consideration yang macam saya sebut tadi, dan ada banyak perkara yang mereka akan fikirkan. Lebih baik duduk di dalam rumah ataupun kalau keluar mungkin duduk di tepi jalan, lagi tak selamat sebagai contoh. Jadi mereka akan decide duduk di dalam rumah dengan pelaku. Macam yang Fahrin sebut tadi, mungkin ayah tu penyayang, tapi disebabkan penyayangnya kita pemandiri akan fikir ada consideration kita boleh untuk memberi kesedaran. Tapi sebenarnya agak susah sebenarnya. Sebab bila kita sebut tentang kes, especially kes keganasan rumah tangga ni, dia melibatkan kitaran keganasan yang berulang-ulang sebenarnya. Dan dia akan affected kepada orang yang berada dalam rumah tu. Dia orang dalam rumah tu dia tak semestinya anak-anak sahaja. Kalau kita tengok dalam Akta Keganasan Rumah Tangga kita 1994, pemandiri ni boleh jadi bekas isteri ataupun suami, bekas isteri ataupun bekas suami, anak-anak, orang kelainan upaya ataupun yang kurang upaya yang duduk dalam rumah tu, ataupun pakcik, makcik, nenek, atuk yang duduk dalam rumah tu. Dalam satu rumah yang sama. So dalam Akta Keganasan Rumah Tangga kita cover untuk orang yang ada pertalian darah sebagai contoh, dan juga orang yang telah berkahwin. Jadi kita kena tengok dia mungkin masyarakat kita faham bila kes-kes keganasan rumah tangga saja dia suami isteri, dan kita akan sebut affected adalah anak-anak. Tapi sebenarnya kadang-kadang kes keganasan rumah tangga juga melibatkan anak-anak. Contohnya anak kakak pukul adik, abang pukul adik, pakcik pukul anak saudara dan sebagainya. Ini juga sebenarnya di-cover dalam Akta Keganasan Rumah Tangga kita. Sebab tu kita panggil rumah tangga yang duduk di bawah satu bumbung. Itu yang kita kata keganasan domestik. Tapi Prof, kalau kalau kita nak relatekan dengan topik kita hari ini, ada tak berlaku
si pemukul ataupun pendera itu mempunyai split personality. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Kadang-kadang itu membuatkan mangsa rasa macam ni dah berubah ni. Tapi sebenarnya berlaku lagi. Dia sebenarnya apabila pelaku ini aktiviti atau pelakuan yang dilakukan itu terlalu ganas ya. Kemudian satu masa pula dia terlalu baik. Orang kata pijak semut pun tak mati dan sebagainya. Ya. Kita boleh katakan itu perubahan personalitinya. Dan bila satu waktu personalitinya A baik, kemudian di waktu yang lain pula personalitinya jadi di sebaliknya, itu yang boleh kita katakan sebagai split personality. Tetapi split personality yang begini orang kata tidaklah begitu kronik. Kerana ada split personality yang kadang-kadang sehingga sanggup membunuh. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, harapan kita di Malaysia ini supaya orang kata jagalah tepi kain. Kalau keluarga, adik-beradik, ipar duai pun memang kena jaga tepi kain orang. Kita tak suruh masuk dalam kain, kita suruh jaga tepi je lah, janganlah masuk. Tepi saja. Dan pada saya orang kata kalau dulu kita guna jangan jadi katak bawah tempurung. Sekarang janganlah jadi katak bawah gelas. Nampak tapi buat tak tahu. Betul. Jadi kita masyarakat Malaysia kalau satu unit keluarga keganasan domestik boleh dielakkan. Berapa juta keluarga yang ada di Malaysia, insya-Allah perkara itu dapat diatasi. Okey, bermakna ia juga kalau kita boleh sahkan memang berkait dengan masalah mental seseorang. Dia kita kalau masalah mental itu maksudnya dia tak waras ya. Tetapi kita kata kesihatan mental terjejas. Kerana dia boleh mempengaruhi rutin harian. Kalau kita tengok kes tadi ya yang saya dengar tadi, dia dah bermasalah 3 tahun yang lepas. Tambah pula PKP, PKPB, PKPP, masalah. Jadi dia mencetus, maknanya Swiss dah diusik. Timing bomb. Di situlah berlakunya. Tapi mengikut kata Puan Rosni tadi, kadang-kadang mangsa ini takut nak buat laporan. Kerana dia memikirkan apa kesan yang akan berlaku bila dilaporkan. Sebab itu di sini untuk mengelakkan perkara ini berlaku, keluarga main peranan yang penting. Telefonlah adik, telefonlah kakak, telefonlah pakcik. Ya. Kalau tadi kita kata keganasan domestik, bukan melibatkan suami, isteri dan anak-anak. Tapi siapa sahaja yang tinggal satu rumah. Kalau kita zaman-zaman dahulu, ya, Farin dengan Fatin, ya, kita dulu extended family bersama. Tapi sekarang ni kita nuclear family. Maknanya suami, isteri dan anak-anak. Jadi kalau apa yang jadi pada kakak kita, abang kita, kita dah tak tahu. Tapi sampai masalah sekarang ini kita cuba ambil berat, cuba jadi penyebuk sikit supaya dapat mengelakkan keganasan domestik yang kalau tidak dikawal, saya rasa boleh menjejaskan masyarakat, kesinambungan masyarakat yang berkualiti di Malaysia. Betul. Okey, Puan Rosni, kita merujuk tadi itu adalah alasan-alasan yang orang kata umum lah. Tapi mungkin juga ada sifat-sifat suami yang okey, dia dah nak larikan diri, dia telefon dia apa, tapi tahap yang sampaikan suami ni jadi orang kata stalker, mencari, memburu walaupun mungkin ke mana-mana sekalipun kalau dia lari bawa anak-anak semuanya. Itu satu. Dan kemudian bagaimana adakah mungkin WAO sendiri ada cara untuk melindungi golongan seperti ini daripada si pendera ni? Bagaimana? Ya, kalau kita tengok kebanyakan kes keganasan rumah tangga ni dia bukan sahaja terlibat ataupun ada penderaan fizikal dengan emosi. Walaupun kes-kes ini kadang telah dilaporkan, ada action telah diambil oleh pihak berkuasa dan sebagainya. Kes-kes ini juga kadang akan pergi kepada mungkin pelaku akan stok pemandiri sebelum ini ataupun akan ekori pemandiri. Betul. Maka kes-kes macam seperti ini memang banyak berlaku sebenarnya. Sebab tu di WAO juga kita sekarang tengah buat kempen untuk jenayahkan stalking. Sebab kita tahu kebanyakan kes keganasan rumah tangga dia akan end up walaupun kes telah selesai dan sebagainya, dia akan end up dengan isu-isu seperti ini. Jadi kita nak ada perlindungan kepada pemandiri-pemandiri di luar supaya apa remedi ataupun avenue kepada mereka sekiranya mereka laporkan kes-kes begini kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau kita tengok pun kebanyakan kes macam ni sebenarnya walaupun kita tahu kes telah selesai, tapi kita pun tahu juga banyak kes yang walaupun selesai di situ oleh pihak berkuasa tetapi tidak selesai kepada individu ataupun pelaku itu masih melakukan perbuatan yang sama. Kerana kita kena faham kebanyakan kes-kes penderaan ni
Pelaku dia sering dia ada konsep yang kita namakan sebagai dinamik kuasa dan juga kawalan. Kebanyakan pelaku dia merasakan mereka berhak dan mereka ada otoriti untuk melakukan perbuatan itu kepada orang lain. Sama ada mereka itu adalah isteri, bekas isteri, anak-anak, pakcik ke makcik, atuk nenek. Mereka rasa mereka berhak dan layak. Ada otoriti untuk memukul, mendera secara psikologi ataupun secara emosi. So ini yang kita panggil sebagai dinamik kuasa dengan kawalan lah. Selalunya pelaku memang akan ada rasa mereka berkuasa ke atas orang lain. Sedangkan kita nak mewujudkan, macam Prof kata tadi, kita nak mewujudkan masyarakat yang mereka merasakan mereka perlu hidup dalam keadaan yang selamat, jauh daripada ketakutan dan juga mereka akan rasa selamat di mana-mana mereka berada. Okey, Puan Rusni, ada tak bantuan ataupun bantuan secara kecemasan sekiranya mangsa menghadapi situasi macam tu? Ada di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, sekiranya pemandiri ingin mendapatkan bantuan ataupun pertolongan secara kecemasan, yang mana di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ni kita panggil sebagai Emergency Protection Order, Perintah Perlindungan Kecemasan, yang mana pemandiri boleh call ataupun hubungi pegawai JKM yang terdekat untuk dapatkan bantuan, yang mana perintah boleh dikeluarkan oleh pegawai JKM sendiri, ataupun kalau mereka tak tahu pegawai JKM di sekitar mereka tu nombor telefon tak tahu di mana, ataupun boleh call talian kasih yang 15999 tu untuk dapatkan bantuan, yang mana mereka boleh secara 24 jam dapat bantuan perintah perlindungan secara kecemasan selama 24 jam yang berkuat kuasa selama 7 hari. Sekiranya memang ada berlaku pukul ataupun ugut untuk dicederakan. So ini adalah antara bantuan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga yang disediakan kepada pemandiri di luar lah. Okey, baik, pada Dr. Mariani sendirilah. Kalau kita melihat tadi pun kita dah berkongsi isteri ataupun ibu dipukul di depan anak-anak. Okey, kita nak melihat kesan psikologi jangka masa panjang kepada generasi akan datang. Seandainya perkara ini kita biarkan terus berlaku. Okey, adakah berbagai isu, mungkin mereka menjadi pendera ataupun sangat trauma dan kemudian ada sampai ke tahap mereka tidak mahu berkeluarga maupun berumah tangga. Jadi bagaimana? Betul. Ya, kalau untuk kanak-kanak ini proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terjejas, ya. Kerana dia sentiasa dalam keadaan takut yang mana boleh menjejaskan kesihatan fizikalnya. Kemudian dengar perkataan-perkataan dari ibu, ayah ataupun abang, adik yang sedang bergaduh, keluar perkataan yang agak-agak negatif. Jadi ini boleh menyebabkan, orang kata boleh menyebabkan emosinya juga orang kata tercuit, dan dalam masa yang sama juga mereka akan sentiasa berada dalam kebimbangan, anxiety, takut, cemas, ya. Bagi yang menjadi mangsa sama ada isteri atau suami, kita lihat pula mereka akan sentiasa takut, cemas dan sebagainya. Tetapi seperti Puan Rosni kata tadi, nak keluar daripada kepompong itu takut. Jadi saya rasa sampai masa untuk kita ada jati diri kita sendiri. Ya, memang ada kesannya, tetapi perlu buat sesuatu kerana kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikiran. Jadi buatlah sesuatu supaya kita jangan terus-terusan menjadi mangsa, supaya kita tidak wujudkan masyarakat akan datang, masyarakat yang penuh dengan pertelingkahan, pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Sebab kita mahukan orang kata satu keluarga yang harmoni, ya. Harmoni di sini maksudnya fizikalnya, emosinya, kesihatannya, ketutur katanya. Bukanlah orang kata perfect 10, tetapi sekurang-kurangnya tidaklah ada orang kata keji, mengkeji, fitnah, memfitnah dan sebagainya. Dan pada saya untuk masa akan datang ni, masing-masing dalam rumah tangga baik isteri atau suami, Marin ada jantung, Fatin ada jantung, saya ada jantung. Saya jaga jantung saya dengan baik. Makan jaga kan? Jadi jagalah pasangan seperti jantung kita. Kalau isteri menjadikan suami sebagai jantungnya, suami menjadikan isteri sebagai jantungnya. Saya rasa perkara ini insya-Allah dapat dielakkan. Mungkin yang di luar sana senang cakap. Sekali lagi, kita ada akal fikiran, fikirlah sebaik-baik mungkin, cari jalan penyelesaian. Tak boleh cari jalan penyelesaian, kita ada WAO. Kita ada talian kasih. Talian kasih di Kementerian Pembangunan Wanita pun ada terbuka. Jadi banyak ruang dan peluang yang disediakan oleh kerajaan kita di Malaysia untuk
orang kata untuk mengelakkan daripada keganasan ini semakin berleluasa. Keganasan bukan cara, keganasan bukanlah pilihan untuk kita menyelesaikan masalah. Betul. Suka saya cakap dengar Prof kongsikan jaga pasangan kita umpama jantung kita. Mungkin Prof Rusni nak tambah sedikit pada penonton wanita hari ini berkenaan bagaimana kalau terlibat dalam situasi begini untuk lebih rasional ataupun terus kawal emosi tu. Mungkin yang pertama, kalau kita tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan, kita kena belajar untuk tahu. Walaupun kita bukan pemandiri, at least kita belajar untuk bila berlaku kes-kes seperti ini, orang sekeliling kita sekiranya mereka mengalami keganasan seperti ini, kita boleh beritahu kepada mereka. So apa saluran-saluran yang mereka boleh dapatkan bantuan, sebagai contoh ke talian kasih ataupun di WAO, boleh hubungi kami. Kami aktif 24 hours di social media, talian hotline kami juga. So kita sebagai masyarakat dan secara individunya juga perlu berperanan. Macam Prof kata tadi, konsep jangan jaga tepi kain orang lain ni sebenarnya dalam konteks pada hari ini sebenarnya kita rasa macam kita perlu untuk belajar supaya kita mengetahui. Kita nak tahu sebab kita nak bantu sebenarnya, especially di kejiranan kita ataupun kawan-kawan kita. Sebab kebanyakan pemandiri ni, diorang tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan. Bila tak tahu nak dapatkan bantuan, at least kita yang ada ilmu pengetahuan, kita sebenarnya boleh tahu apa trik orang yang perlukan bantuan sebenarnya. Kalau kita tengok kawan kita yang selama ni happy go lucky, bila kita jumpa je ni senyap. Sebab dia dah mengalami penderaan tu. Walaupun kita tak nampak secara fizikal, tapi penderaan secara emosi dan psikologi ni sebenarnya lagi teruk. Okey, nombor talian tu kita dah kongsikan. Jadi sekiranya anda bukan saja mangsa tetapi melihat keadaan itu berlaku, silalah hubungi talian ini. Yang tertera di kaca TV anda sekarang. Okey, Prof, pesanan ringkas untuk penonton dan juga mereka yang sedang menonton dan mengalami masalah yang sama. Pada saya, umumnya semua manusia ada masalah. Kalau manusia yang tidak ada masalah tu, saya rasa itu manusia ke saya tak pastilah. Dan bila ada masalah, kena pasti masalah, selesaikan masalah. Sekali lagi saya ulang, jagalah pasangan masing-masing seperti kita menjaga jantung kita sendiri, supaya bila jantung sihat, semua sihat. Supaya bila isteri, suami dijaga dengan baik, anak-anak dijaga dengan baik, ataupun dalam domestik itu dijaga dengan baik. InsyaAllah keganasan domestik rumah tangga itu dapat dielakkan sebaik mungkin untuk kita wujudkan masyarakat yang orang kata yang harmoni, sejahtera dan sebagainya. Saya kira ini juga termasuk dalam hashtag kita jaga kita. Baik, sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Datin Dr. Mariani Makno dan juga Puan Rusni Tajari kerana bersama kita hari ini, dan kita harap anda semua menjaga diri masing-masing dan bertindak sekiranya perlu. Betul, jangan tunggu lama-lama, dan untuk jiran sekeliling tu peka dan ambil tahu mengenai jiran-jiran anda. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan artis jemputan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, dalam segmen tajaan saya kini bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Ayati Abdul Majid selaku pengasas Hana Medik Sdn Bhd dan Presiden Persatuan Kawalan Jangkitan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Baik, Doktor. Hari ini kita nak bercakap mengenai satu produk sanitasi tangan yang mana dalam pandemik sekarang ini penting, dan mungkin Doktor boleh kongsikan dengan penonton Wanita Hari ini mengenai hand sanitizer yang betul dan berkualiti di sudut perubatan. Okey. Saya lihat sekarang kalau kita tengok di mata-rata, memang banyak hand sanitizer, lambakan hand sanitizer ya. Tapi bagi saya, hand sanitizer mestilah mempunyai formulation yang betul. Because tujuan kita menggunakan hand sanitizer dalam keadaan sekarang untuk prevention. Prevention dari kita mendapat jangkitan tersebut. So of course formulationnya mesti yang tepat. Maknanya mesti ada quality, mesti ada safety. So jadi safety pengguna bila memakainya, maknanya tangan dia tidak kering, tangan dia tidak pecah. Bila kering dia akan jadi pecah. Bila pecah maknanya senang dia akan mendapat jangkitan masuk ke dalam saluran darah mereka. Itu lagi membahaya kan. So jadi lepas itu daripada segi kualiti. Of course kualiti, kita tak nak tangan kita bila pakai jadi keras, jadi kering kan. So kita mesti mempunyai formulation yang telah dibangunkan dengan cara yang betul, yang mempunyai data-data yang mengatakan dia boleh membunuh mikrob tu. Kalau data dia 99.99% selalunya. So
dalam keadaan sekarang, kata saya ada hand sanitizer yang telah saya bangunkan, dia boleh membunuh membunuh COVID virus tu, COVID-19 virus tu. Sebab kita dah test. Kita dah nampak, oh dia tepat untuk digunakan. Jadi kadang-kadang di luaran kita takut yang produk itu tidak ada testing apa-apa pun. Yang mana kita pakai, kita tak tahu keberkesanannya kepada kita. Tapi kalau kita tengok lambakan di pasaran sekarang banyak menjual hand sanitizer ini. Bagaimana kita nak melihat kualiti berbanding yang selamat dan jadi kalau kadang-kadang kalau you membeli produk ni selalunya didapati di farmasi. So, okey, kena tanya. Ya, kena tanya pada mereka. Adakah produk ini mempunyai data yang mengatakan boleh membunuh mikrobs? Kena tanya pihak yang you nak beli tu. Jangan main beli saja. Sebab ini yang berlaku. Ya, ini yang banyak berlaku. Sebab takkanlah you boleh siap satu produk dalam masa 2 hari. 3 hari. Betul. Kan macam kalau saya buat dulu produk saya memakan masa 3 tahun. Saya buat tu masa sebab kita nak membuatkan stability dia antara produk tu yang dalam tu dia antara satu adunan dengan satu adunan tu, makna dia ada moisturizer dia ada active ingredient dia. Kita campurkan mereka itu, adakah mereka stable? Adakah mereka boleh membantu? Kadang-kadang tak stable, tak guna kita pakai. Jadi itu makna masalahnya memang banyak sangat. Kadang-kadang saya sendiri, bila kita tahu, kita lagi takut, ya, nak takut untuk memakaikan produk-produk yang ada lambakan itu. Jadi saya lebih suka yang saya bawa dalam handbag saya sendiri, saya pakai barang yang telah ada dia punya yang telah ada dia punya formulation yang betul. Okey, doktor, macam mana kalau kita nak, orang kata basuh tangan dan juga menggunakan sanitasi tangan tu adalah benda yang sama, tapi lebih selamat untuk ada sanitasi tangan. Bagaimana? Sebab kita kalau kita tengokkan, ya, kalau kita tengokkan dalam WHO punya maklumat, dia mengatakan membasuh tangan, efekasi membasuh tangan dengan mencuci dengan hand sanitizer sama. Tapi kita tengok kaedah basuh tangan. Basuh tangan, ya, kita gunakan sabun. Okey, cara bekalan sabun tu macam mana? Kadang-kadang sabun tu terdedah. Cara penyimpanan terdedah, kan? Kita tengok kadang sabun kalau kedai mamak semua, kita tengok dia letak dalam tu tekap dengan air. Mana di situ pun dah ada accumulation of microbe di sana. Tapi kalau sanitizer, dia tertutup. Dan dia senang dapat, mudah. Ya, kalau kita boleh bawa mana-mana. Kalau hand sanitizer, kalau sabun, kita kena pergi ke sinki untuk basuh tangan. Makan masa, kan? Kalau kerja di hospital, kalau ada 30 ward di situ, berapa kali dia nak pergi balik, sure dia tak ada buat, kan? So keberkesanan untuk mencuci tangan tu tidak akan mungkin terjadi. Jadi masa mereka. Because itu sebabnya wujudnya kenapa kita mengeluarkan satu orang kata satu formula dipanggil hand sanitizer daripada alkohol, kebanyakan dia punya ingredient dia. Jadi kita nak benda tu lebih mudah dan lebih senang untuk kita guna. Boleh bawa merata-rata. Tapi doktor, boleh atau tidak kita sapu sanitizer tangan dan terus makan? Kalau saya tak boleh cakap, ya, banyak formulation di luar sana. Saya tak tahu macam mana dia orang buat. Tapi produk saya boleh. Sebab saya punya alkohol dipanggil daripada denatured. Denatured itu daripada satu bahan yang organik, ya, yang organik, dan mempunyai also saya punya produk tu moisturizer dia pun daripada organik juga, daripada daun yang saya research, kan. So jadi mereka combination dia stability memang cantik. Jadi kalau you basuh tangan, kata makan, okey, tak ada masalah. You tidak akan jadi apa-apa. Tapi dah makan kena basuh lah juga. Kedai kari dah ada kat tangan, kan. Okey, doktor, mungkin penonton nak tahu mana nak dapatkan produk Cyphoscare ni. Cyphoscare sekarang kita ada banyak dijual di Tesco dan juga di Malakat Mall dan juga di farmasi perdana pun kita ada di sebelah Kelantan dan juga farmasi yang dikendalikan oleh Pharmanyaga. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Ayati Majid. Diharapkan perkongsian yang cukup dapat membantu kepada mereka yang mungkin tertanya-tanya penggunaan sanitasi ini, bagaimana keselamatan dan juga cara penggunaannya. Terima kasih lagi sekali kepada doktor. Baik penonton, kita nak terus dengan persembahan hari ini. Kita nak berhibur bersama artis jemputan Indah Rahla. Silakan. Aku selalu rindu
Sepi membunuhku, kedinginan malam menghantui. Hanya engkau tahu kekurangan ini, tiada akan menyembuh selainmu. Aku terlalu jauh, jauh untuk kembali padamu. Pudar, harapanku makin pudar jika ku terus berlari. Duniaku tiada henti. Hadirkanlah satu untuk menemaniku, membawa diriku di dekatmu. Aku terlalu jauh, jauh untuk kembali padamu. Harapanku makin pudar jika ku terus berlari. Duniaku tiada pudar, harapanku makin pudar jika ku terus berlari. Baik, itu dia. Yang pasti kepada para penonton, beliau takkan pernah pudar kerana beliau akan sentiasa indah. Indah Ruhaila dengan lagunya Pudar. Okey, baik, kita nak berbicara mengenai Vocalmania finale, menjelang Vocalmania finale ini. Okey, bagaimana persediaan Indah dan juga orang kata bila melibatkan undian ni, macam mana? Ada sebarang strategi dan sebagainya? Wow, strategi Mana nak tahu kan? Okey, untuk final ni kita ada undian peminat kat luar sana. So kalau korang nak tahu lagu apa yang saya akan bawa pada hari Sabtu ni, semestinya lagu yang sangat wow. Okey. Surprise Tak boleh beritahu sekarang tak boleh bagi tahu. Okey, baik. Jangan lupa saksikan Vocalmania hari Sabtu ni pukul 9 malam. And strategi. Saya rasa saya fokus kepada vokal Sabtu ni. Itu strategi paling mudah. Cakap dengan penonton sekarang, undilah Indah. Ya, Okey. betul. Strategi. Itu adalah strategi yang paling tepat. Baik, Indah. Mungkin boleh berkongsi sedikitlah perjalanan anda dalam Vocalmania ni. Mungkin ada beberapa situasi dan juga ketika cabaran-cabaran selain daripada pernah juga tewas dengan Ruki dan Yes, mungkin 3 kali tau. Itu dia. Itu mungkin bukan mudah. Okey, apa perasaan Indah sepanjang bersama dalam Vocalmania ni? Okey, Vocalmania adalah satu orang kata platform yang sangat baik untuk saya untuk showcase apa yang saya ada, lagu apa yang saya boleh nyanyi selain daripada lagu-lagu yang single yang saya ada kan. So cabaran dia sangat mencabar, which is daripada segi pemilihan lagu and then daripada segi battle. Yang kita tak tahu siapa battle kita, rookie kita siapa yang akan kita battle, and then kita tak pernah jumpa dia, tak pernah dengar suara dia, kita tak pernah praktis, tak rehearsal. So benda tu sangat mencabar untuk saya. Indah kongsikan sikit. Mungkin ramai penonton mereka melihat, oh ini penyanyi profesional, penyanyi dah biasa ni senanglah, ini kerja yang mudah. Tapi mungkin ada banyak perkara yang penonton-penonton tak tahu mengenai cabaran terbesar dalam Vocalmania ni. Okey, sebenarnya menyanyi ni tak mudah. Kita tengok macam senang kan, buka mulut, pegang mic. Tak mudah sebenarnya. Saya kita tahulah. Kena... Saya tak boleh nyanyi. Sebenarnya kita punya mental kita kadang-kadang memainkan peranan juga. Mental, sound, sound system, music. So benda-benda macam tu dia kena jalan seiring. Kalau ada yang tak kena pada situ, dia boleh mengganggu kita di atas pentas tu. Jadi bukan mudah. Bukan Nampak mudah. sahaja mudah menjadi seorang penyanyi. Okey, baik. Kesemua peserta akan merebut kabarnya RM50,000
RM50. Yes, untuk rookie RM30,000. Okey, untuk idol RM50,000. RM50,000. Okey, Yes. saya sebenarnya mungkin secara umum saya kata okey, Indah ada peluang menjadi juara. Wah, amin. Wah, okey. Tetapi mungkin boleh melihat baik dari segi idol maupun rookie, siapa mungkin menjadi idol pencabar terdekat dan mungkin potensi rookie itu bagaimana? Okey, bagi saya untuk idol semua ada kelebihan masing-masing. So idol ni tiga-tiga adalah penjabar terdekat saya. Untuk rookie pula kita tahulah rookie kan untuk budak-budak BBNU ni diorang ramai fans. Fans diorang kuat. Okey. So macam kita yang artis senior ni kenalah lobby lebih sikit, undi untuk kira untuk dapatkan tempat lah di dalam. Kalau idol apa Tomok, Lan, Yes. Aina. Jadi itulah antara pencabar pada Betul. Indah lah. Okey, mungkin apa kalau secara umumnya saya rasa persediaan dah mula dibuat. Dah 2 minggu dah saya buat. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit apakah yang penonton boleh mungkin harapkan ataupun mungkin boleh disurprisekan untuk Vocalmania Finale ini. Okey, untuk hari Sabtu ni saya akan membawa lagu yang memberi makna. Masih lagi tak nak beritahu apa lagunya? Tak nak beritahu. Okey. Memberi orang kata jalan cerita. Okey. Kisah hidup saya, jalan cerita hidup saya. Saya akan medley. Okey. 2 lagu. So, lagu dah tak boleh kita tahu. Surprise! Okey, jadi yang pasti anda perlu menyaksikan Vocalmania Finale pada hari Sabtu ini juga bersama dengan Indah Ruhaila. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Indah dan kepada anda semua. Kita masih pergi belum tamat. Kami akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Kepada anda semua, kami harap telah mendapat pengisian yang terbaik pada hari ini. Saya pasti anda ingin kembali lagi bersama dengan kami pada hari esok. Seperti mana juga Fatin, kerana Fatin pastinya ingin ke jannah. Tips ke jannah topik kita esok bersama Fahrin dan juga Rina. Jadi apapun, terus jaga diri anda, terus patuhi SOP, pakai pelitup muka. Kita tak jemu-jemu untuk ingatkan mereka kan Fahrin? Betul. Saya tahu ramai yang orang kata mula dah keluar bercuti dan sebagainya, tapi teruslah hidup dalam norma baharu di mana cerewetnya kita dalam menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Betul. Tips hashtag kita jaga kita. Jadi jumpa lagi esok. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia